Jumpa lagi ke dapur pakcik hari ni. Pakcik nak buat mi goreng. Ni untuk buka puasa. Jaranglah video pakcik keluarkan ni. Sebab sibuk, pakcik buat apa. Sekarang ni pakcik ada bawang putih, bawang merah yang pakcik blender dengan udang kering. Nampak merah ni tu. Okey, kita tumis dia. Kita goreng dia sampai wangi dan garing. Okey, bawang pakcik dah garing. Pakcik masukkan cili kering 5 sudu, 5 ke 6 sudu macam itulah yang pakcik dah blender. Okey, seterusnya pakcik letakkan sos tiram. Ikutlah sesedap rasa ya. Sebab hujan kat luar, pakcik kena cakap tak kuat. Tak dengar. Hujan lebat hari ni. Lepas tu cili sos. Agak-agaklah pakcik pakai mi 1 kilo mi kuning. Separuh tu pakcik letak tomato sos. Okey. Kacau lagi. Ini menu untuk pakcik berbuka puasa. Hari-hari makan nasi semua, makan mi pula. Okey, pakcik masukkan sotong lah. Baru masuk sotong. Cili kita dah masak dah tu. Masuk udang. Batang sawi. Pakcik pakai pacoy hari ni. Tak pakai sawi. Batang ni kan keras. Kita masukkan dulu ya. Lepas tu nak masuk kicap sekali lah. Ni kan kita buat mi goreng lemak. Tengok. Jangan letak kicap hitam. Kicap macam ni hitam. Pakcik nak ni pakcik ni hitam. Okey, kita kacau lagi. Kita biar sekejap ya, bagi udang yang sotong ni macam masak sikit lah. Sebelum kita masukkan bahan seterusnya. Okey, sekarang ni kita dah boleh masukkan mi. Untuk bahan banyak ni pakcik gunakan 1 kilo mi. Okey, kita dah boleh masukkan ni. Sawi pakcik masukkan sekali. Senang. Buanglah tangan goreng ni. Kita kacau. Kuali kecil kita pakai. Lah, malah kat rumah. Sekejap lagi pun kita dah boleh masukkan toge ya. Matang. Ni dah. Kita nak ambil toge ya. Nak masukkan toge. Okey, tengok. Ni mi goreng siku lah ni. Masukkan toge sesuka hati. Banyak tu. Cai. Okey, terus kacau. Ya. Sebelum kacau habis gini, nak letak telur je lagi. Biji je telur. So, kalau tak macam kita nak hitamkan lagi, kita tambah lagi cap ke sos ke itu pada sedapan lah, pada selera masing-masing. Okey, kita dah masuk toge tadi dengan kucai tadi, kita dah boleh tutup api. Nanti dia benyek. Okey, itulah siap dah. Tak tunjuk makan lah, kita puasa sekarang. Assalamualaikum, berjumpa di dapur pakcik. Hari ni pakcik ada lagi satu resipi mi udang. Ni mi udang cara pakcik lah ya. Okey, ni mari kita tengoklah. Kejap lagi kita pergi kat dapur
Kita tengok pakcik macam mana pakcik sediakan resepi ni. Ni cara pakcik, style pakcik lah. Okey, inilah rupa mi udang yang dah siap. Okey, daripada pakcik SMY. Okey, jom kita pergi dapur. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk mi udang simple ala pakcik ni, kita perlukan mi kuning. Kalau tak nak mi kuning, boleh guna bihun, kuitiau pun boleh sebenarnya. Ikutlah, kalau ada juga orang yang tak makan mi kuning. Lepas tu kita ada cili kering yang pakcik dah blender 1 mangkuk. Kentang 1 biji, kita dah rebus, nanti kita lenyek lah dia. Sama juga dengan keledek, pakcik guna 2 biji. Keledek putih pun boleh, tapi kebetulan pakcik ada keledek oren. Lepas tu udang, tengoklah, kecil pun boleh, besar pun boleh. Ikut selera masing-masing. Pakcik dapat udang besar hari ni. Lepas tu bawang kecil, banyak ni lah, sesuai rasa lah. Halia, bawang putih. Lepas tu kita kepala udang ni kita akan buat stok dengan udang kering. Udang kering dalam setengah cawan macam tu lah ni. Mangkuk ni pakcik ada. Lepas tu seleri dengan daun bawang. Tu je lah bahan dia, simple je. Okey, jom kita buat. Okey, sekarang ni pakcik dah panaskan air. Pakcik nak rebus lah ni keledek dengan kentang yang sebiji tadi tu. Campur je lah sekali. Nak asing pun boleh, tapi cepat kerja kan. Senang. Nanti kita nak blender pun. Yang periuk lagi satu ni pakcik buat stok udang, kepala udang ni pakcik rebus. Kita nak buat stok Okey, ni udang kering yang pakcik dah basuh. Kita blender lah, pakcik blender kering je. Pakcik dah potong-potong sikit-sikit lah halia, bawang putih dengan bawang merah ni. Kali ni pakcik guna bawang merah kecil ni supaya mi kita tu, masakan kita tu sedap sikit lah, lagi manis. Nak guna bawang besar pun boleh, tak jadi masalah. Dalam bekas blender yang udang kering tadi tu, pakcik akan blender bawang. Kali ni pakcik nak blender kering juga, tak nak blender dia basah, supaya bawang kita tu akan memberi wangi kepada masakan mi udang kita. Okey, pakcik akan blender lah kentang dengan keledek ni. Okey, ni yang pakcik buat stok udang tadi tu, tapi kepala dengan kulit-kulit dia ni pakcik nak blender. Lepas tu pakcik akan tapis untuk ambil lagi pati dia. Okay, sekarang ni kita nak tumis lah. Masuk bawang yang kita dah blender tadi tu. Bawang pakcik pun dah wangi dah tu. Dah garing lah sikit-sikit sebab kita blender kering kan, jadi dia cepat. Kalau kita blender air tu memang dah lambat sikit lah. Itu standard Lepas tu pakcik terus masuk lah cili kering yang digiling ni. Pakcik, kita tengok pada kuah kita. Hidangan pakcik ni untuk 6-7 orang makan lah. 5, 6, 7. Sebab 7 orang kan. Kita yang ni kita kena masak dia sampai dia garing juga. Cili kering pakcik dah garing, dah wangi dah ni. Nampak tu? Warna pun dah cantik, maknanya dia dah masak ni. Minyak ke atas kan. Kita teruslah masuk udang kering tadi tu. Kacau sikit sekejap. Okey, bila pakcik dah letak udang kering tu, dia dah naik bau dia tu. Dah boleh boleh apa tu, boleh rasa pula, boleh bau dia punya udang kering tu. Kita boleh masuklah stok udang ni. Air stok udang ni. Okey, sekarang ni mi kuning ni kita basuh lah dulu. Lepas basuh ni kita celur sikit dengan air panas. Celur bukan sikit, celur sekejap Okey, dah mendidih dah ni. Pakcik nak masukkan keledek apa tu yang kita dah blender tu, tapi tak nak masuk banyak dulu. Pakcik masuk dulu setengah mangkuk, tengok pada kepekatan kuah dia. Nak kalau nak pekat banyaklah, kalau nak kuah dia cair-cair tu tak payahlah hubung banyak-banyak sangat. Bergantung pada selera masing-masing lah. Tapi pakcik akan penuhkan kuah dia ni satu kuali ni. Kalau masak macam ni memang tak ada sukatan-sukatan cepat. Jadi kita kena ikut kita punya kreativiti. Kreatif punya pengalaman kita makan. Macam mana kuah dia tu pekat macam mana. Okey, keledek tadi tu pakcik guna semua. Nampak tu? Sebab nak tengok pada kecairan dia nanti. Kepekatan. Okey, sekarang ni pakcik masuk air yang terakhir daripada pakcik blender
kepala udang tadi tu. Okey, lepas tu kita rasalah dia dengan garam, dengan gula. Pakcik dah tak tambah gula lah kot sebab keledek pakcik dah manis. Siapa nak letak serbuk perasa ke apa ke, boleh letak. Okey, ni dah dia. Kuah dia. Ni belum lagi ni, baru je. Kita masaklah dia sampai mendidih sebelum kita letak udang. Okey, seleri ni pakcik akan masuk dalam kuah. Jadi dekat hujung nanti dengan udang sekali, pakcik potong nipis-nipis lah supaya dia kekal hijau dengan rangup. Okey, bahan-bahan lain tu pakcik akan letakkan cili besar sebagai hiasan lah, daun bawang, kalau ada limau kasturi boleh, limau nipis pun boleh. Sebab pakcik punya mi udang ni adalah mi udang yang simple je. Pakcik nak rasa udang, ada setengah-setengah mi udang tu diorang letak tahu, telur. Pakcik tak nak sebab pakcik nak originally udang, mi udang. Jadi udang tu dia kena ni lah, jadi watak utama lah. Ya, itu je lah. Okey, ni dah final lah ni. Pakcik dah rasa semua dah. Manis, masin, semua. Mi udang dia tak masam ya. Kuah dia pun macam tu lah perkataan mi udang. Okey, kita boleh masuk udang lah terus. Pakcik umpan je semua sekali. Lepas tu terus masuk seleri ni. Tunggu sekejap, tutup api. Sudah. Okey, kita tengok pakcik makan aja ya. Okey, dah siap. Ni udang pakcik ni Okey, pakcik nak makan lah sekarang ni. Bukan nak masuk dalam pinggan lah. Pakcik ambil udang dulu. Okey, kita letak kuah. Macam pakcik katalah, dia makan untuk 6 ke 7 orang. Dan pakcik ada bahan-bahan yang simple kat sini. Daun bawang tak sikit, dengan limau kasturi, potong cili besar sikit lah. Simple kan mi udang pakcik kan, senang je, sedap ni. Okey, kita berjumpa lagi dengan pakcik di video-video seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Berjumpa sekali lagi di dapur pakcik SMY. Hari ni pakcik nak tunjuk buat mi kari. Cara pakcik lah. Ramai dah orang tunjuk buat mi kari kan. Ni kita tengok cara pakcik pula. Okey, kita tengok bahan-bahan dia. Okey, tu mi, daun bawang, semua belilah, kita tak buat. Ni untuk hiasan lah. Kita makan dengan mi nanti, toge ni semua. Kita tak masak lah, kita tunjuk bahan yang masak. Kita mulakan dengan bahan tumis dulu. Bahan tumis kita 2 inci halia, bawang putih 4 ulas, bawang besar 2 ulas kita pakai. Ni kita nak tumis dengan daun kari, 2 bunga kantan. Ni bahan tumis dia. 4 sekawan ni. Ni 4 ke 3? 3 sekawan kita pakai, tak pakai 4. Cili kering giling ni kita pakai dalam 5 sudu. Asam jawa ni kita pakai dalam 1 sudu besar. Kentang ni saya pakai dalam pakcik pakai dalam 2 biji, 3 biji. Nanti kita lenyek lah dia, ikutlah nak lenyek boleh, blender boleh. Segenggam ikan bilis. Ni kerang. Hari ni pakcik nak buat mi kari kerang. Tak letak daging, tak letak ayam sebab pakcik tak suka campur-campur. Jadi kita buat kerang. Kerang ni kerang fresh ni. Susah ni. Nak siang tadi, nak kopik ni sampai tertidur. Lepas tu ni pakcik tambahlah sikit udang-udang galah anak-anak dia ni. Lepas tu dengan fishball fish cake ni lah. Lepas tu santan. Pakcik pakai sebiji pati santan yang pekat ni lah. Lepas tu pakcik pakai ni lah, tahu kering lah, dengan telur. Ni telur pun kita makan dengan mi nantilah. Ni rempah kari. Rempah kari cik. Ni rempah kari ni pakcik pakai dalam 5 sudu. 5 sudu makan. Itu je lah bahan dia kot. Mata-kata perginya tadi kamera ni hilang fokus. Okey lah, jom kita masak.
Okey, kita mulalah masak sekarang ni. Minyak pun dah panas. Agak-agak je minyak. Pakcik tak banyak cerita. Kita masukkan rempah 3 sekawan ni lah. Kita mula macam biasa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita teruslah masuk bawang blender kita ni. Okey, bunga kantan ni pakcik belah dua je. Bagi dia rasa-rasa macam tu. Tomato ni pakcik dah blender. Fungsi tomato ni hanyalah untuk kita nak bagi kuah dia pekat je lah. Rempah kita pun dah macam garing ni. Kita garing ni. Kita pakcik tambah lah cili giling ni. Tumisan kita dah pun garing. Pakcik nak masuk rempah sekarang ni. Rempah ayam rempah daging ni. Kita masaklah lagi sampai garing lagi sekali. Masukkan blender ikan bilis ni. Ikan bilis blender. Okay, seterusnya kita boleh masuk dah kerang. Kerang ni pakcik buat 2 kilo. 2 kilo sekali kulit. Kalau tak ada kulitnya tak adalah 2 kilo. Lagi satu hidangan ni untuk 5-6 orang makan tau. Pakcik buat kategori banyak ni. Bagi jiran-jiran sekali. Okay, biar kerang kita ni sebati dengan rempah-rempah ni. Barulah kita masuk santan. Okay, dah boleh masuk air asam jawa tadi ni. Okay, kita masukkan potato yang pakcik dah blender tadi ni. Potato. Okey, tengok rempah kita tu dah cantik dah tu. Kita masuklah santan pekat ni. Penuh kuih pakcik. Kalau dia terlalu pekat nanti kita boleh tambah air. Sebab mi kari ni dia tak pekat. Dia sepatutnya tak pekat sangat. Okey, pakcik letak ni untuk akhir lah. Sebelum dia mendidih. Bunga kantan. Kita rebus lah mi kuning ni. Dah basuh. Kita rebus sekejap bagi dia lembut. Okey, final touch pakcik masukkan udang lah. Ni untuk bagi cantik je lah. Okey, masukkan udang. Pakcik masukkan tahu kering ni dengan bol-bol sikit. Melimpah ruah dah kuah pakcik. Okey, ni dah dia mi kari pakcik. Tengok. Melimpah ruah ni keluar dah ni. Tengah mendidih tu. Pakcik pakai ikan bilis tu untuk bagi sedap lah. Sebab pakcik tak pakai serbuk perasa, jadi pakcik pakai ikan bilis yang dah di blender tu, memberi lebih aroma dan rasa yang lebih sedap. Siaplah sudah mi kari kita, mi kari kerang kita. Pakcik tambah udang sikit. Okay, kita makan sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Boleh try resepi pakcik. Okay, boleh try resepi ni. Sedap. Ini kopi. Kita jumpa lagi lah di video-video pakcik yang akan datang. Terima kasih kerana memberi sokongan selama ni, yang selalu view video pakcik, kawan-kawan pakcik semua, kawan-kawan YouTuber semua daripada seluruh dunia kalau ada. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey. Assalamualaikum. Kali ni kita nak buat mi rebus daging. Okey. Tunggu je lah bahan-bahan dia. Kita kat kampung lagi ni. Okey, bahan-bahan dia yang ini. Yang ni kunyit, halia, bawang putih, bawang besar, 3 labu ni kita kisar blender. Kita kena ada 2 sudu cili kering yang dah di blender. Air rebusan daging, tepung jagung 1 sudu,
Macam biasa kena ada mi lah. Okey, ni kita pergi 2 sudu rempah daging. Okey, ni jintan manis. Sebut jintan manis dalam 1 sudu macam tu, boleh lah. Okey, keledek yang dah direbus nanti kita kena lenyek. Ni stok udang. Kita buat stok udang. Kita ada 2 lah sini, daging, air rebusan daging dengan stok udang. Okey, ni daging dia. Daging dia kita tak masuk dalam mi kita. Kita bila dah siap nanti kita tabur je ke atas. Bahan-bahan je ni. Lepas tu nanti sebelum tu ni udang kering. Okey, udang kering dalam 4 sudu kita tumbuk ke, blender ke pun boleh. Okey. Okey, yang bahan hiasan okeylah daging, tahu yang kita dah goreng, daun sup, cili padi, limau nipis, telur, toge, lagi satu air asam jawa. Air asam jawa ni ikutlah nak bubuh banyak mana pun, ikut sesedap rasa. Pakcik tunjuk je, kau pandai lah mengolah ni. Tadi silap, cili besar, nervous. Ni cili besar, bukan cili padi ya. Cili padi semalam. Kita minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan sisa tadi. Pakcik tumis dalam kuali, nanti pakcik masuk dalam, pakcik nak buat dalam periuk. Periuk macam ni susah, jadi kita tumis-tumisnya semua dalam kuali lebih senang. Sekarang kita masukkan kayu manis, tumis sampai naik bau lah. Duduklah, barang banyak hari ni. Ini tak boleh nak santai-santai, bahannya banyak. Okey, bahan tumisan kita pun dah mengeluarkan bau. Bau wangi dah ni. Sedap. Okey, sekarang ni kita masukkan rempah kari daging dengan jintan manis tadi. Dicampurlah sekali dengan cili kering ni. Senang je kita masuk sekaligus. Bawang ni dah jadi warna kuning tu sebab kain kunyit tu. Dah tutup dulu. Okey, sementara kita tunggukan dia garing ni, kita campurkanlah stok udang dengan air rebusan daging tadi ni dalam periuk ni. Kita dah boleh masukkan udang kering lah. Udang kering ni kita masukkan. Kita masukkan air asam jawa setengah mangkuk. Bau dah wangi dah. Sedap kan? InsyaAllah jadi. Dia dah naik bau. Lepas tu dah wangi dah ni, bau udang kering ni semua sedap ni. Kita pindahkan masuk dalam periuk ni sekarang. Tak kenera dulu lah ni, panas ni. Okey, pakcik selalu buat tumis darat macam ni, senang pakai kuali. Bahan kita tu lebih masak, kalau pakai dalam periuk ni dia susah nak tumis. Jadi kita tumis darat ni masuk. Bahan tumis ni kita masuk dalam sekarang. Okey. Lepas tu ni dah keledek yang kita dah blender tadi ni kita masukkan. Ni rebus ni dia punya bahan utama ni lah dia, keledek ni, yang membezakan dia dengan mi kari. Tomato pun kita dah boleh masuk sekali. Kita masuk sekali lah tomato. Api kuat ni. Panas, haba dia sampai. Okey, suasana pun dah nak hujan dah ni, gelap dah ni, tengok tu. Tengok daun-daun berterbangan dulu. Okey, semua tahu pakcik terus ceritakan pasal ni rebus ni. Yang masuk air hujan sudah lah ni kat luar. Okey, kita masukkan tepung jagung untuk memekatkan kuah dia. Kacau. Okey, garam, gula kita masukkan lah sesedap rasa.
Gula tu bergantung kepada berapa besar periuk, berapa banyak kuah. Dah siap dah kuah mi rebus kita. Ni. Tengoklah siapa yang suka pekat ke, suka cair ke. Okey, nanti kita siapkanlah dalam pinggan. Okey, baik. Lalu lebat. Control yourself. Woi, akak, terowong dah nak penuh. Turun lah. Okey. Ni mi pupuk mi rebus kita. Mai. Dekat. Tengok ni daging. Daging ni kita tak masuk dalam kuah lah. Kita tabur kat atas. Ni tahu kita dah goreng, telur rebus, limau nipis, daun sup, cili. Ni untuk hiasan. Nama kita rasa. Jom kita makan. Ni rebus ni. Berasa tak tahu lagi. Terasa mi dia.